Salam sejahtera, selamat datang ke Cikgu Yi Channel. Hari ini Cikgu akan membincangkan tentang kos pengeluaran. Di bawah tajuk ini, kita akan lihat kos tetap, kos berubah, jumlah kos tetap purata, kos berubah purata, kos purata dan kos marginal. Jadi marilah kita menerokai setiap kos ini dengan lebih terperinci lagi. Sebelum kita lihat apa itu kos pengeluaran, kita mesti memahami apakah itu proses pengeluaran. Proses pengeluaran adalah suatu proses yang menukarkan input pengeluaran kepada keluaran. Apakah maksudnya? Cikgu bagi satu contoh di sini. Andaikan kita ada sebidang tanah yang dibina dengan kedai dan kedai ini menjual aiskrim. Jadi kedai ini adalah input pengeluaran. Pada masa yang sama, terdapat tenaga buruh yang bekerja di kedai ini dan tenaga buruh juga merupakan input pengeluaran. Apabila kita menggabungkan tanah dengan buruh, input pengeluaran ini akan menghasilkan keluaran dan keluaran kita adalah dalam bentuk aiskrim, iaitu output kita. Jadi, adakah kos pengeluaran berkaitan dengan proses pengeluaran? Jawapannya, ya. Kos pengeluaran adalah perbelanjaan firma untuk membiayai input yang digunakan untuk menghasilkan output dalam sesuatu proses pengeluaran. Kita lihat balik contoh yang kita bincangkan tadi. Tanah ataupun kedai aiskrim adalah dianggap sebagai input tetap. Dan input tetap ini akan dikenakan bayaran. Dan kita akan membayar sewa kepada tanah ataupun kedai tersebut. Jadi sewa dianggap sebagai kos tetap. Kos tetap dibayar kepada input tetap. Pada masa yang sama, kita juga menggunakan tenaga buruh dalam kedai aiskrim tersebut. Tenaga buruh dikenali sebagai input berubah sebab tenaga buruh boleh ditambah dan diturunkan. Dan input berubah ini akan dibayar dengan gaji. Jadi bila buruh menerima gaji, kita boleh kata input berubah dibayar dengan kos berubah. Jadi, apakah itu kos tetap? Kos tetap adalah perbelanjaan firma untuk membiayai input tetap yang digunakan dalam proses pengeluaran. Jadi, input tetap adalah merujuk kepada tanah. Kos tetap adalah malah ataupun tetap pada pelbagai tingkat keluaran. Ini bermakna sama ada firma mengeluarkan keluaran ataupun tidak mengeluarkan keluaran, firma perlu menanggung kos tetap, iaitu sewa tanah perlu dibayar walaupun firma itu tidak mengeluarkan keluaran. Jadi, kos tetap adalah bernilai positif walaupun output adalah sifar. Marilah kita lihat bentuk kos tetap. Paksi X adalah output ataupun keluaran, manakala paksi Y adalah kos pengeluaran. Apabila cikgu lukiskan garisan berwarna merah, ini menunjukkan kos tetap ataupun TFC, Total Fixed Cost. Didapati bahawa kalau kos tetap adalah mendatar dan dia tidak akan berubah walaupun output berubah. Tetapi kos tetap juga tidak akan menjadi sifar. Dia mesti bernilai satu nilai yang positif. Selain daripada itu, kos tetap hanya akan wujud dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, oleh kerana tanah boleh diubah-ubahkan. Jadi, dalam jangka panjang tidak ada input tetap. Apabila tidak ada input tetap, maka dalam jangka panjang juga tidak akan wujud kos tetap. Jadi, kos tetap hanya akan wujud dalam jangka pendek. Contoh untuk kos tetap adalah sewa tanah. Untuk menghitungkan kos tetap, kita boleh gunakan formula di mana harga seunit input tetap darab dengan kuantiti input tetap. Apakah pula itu kos berubah? Kos berubah
adalah perbelanjaan firma untuk membiayai input berubah yang digunakan dalam proses pengeluaran. Input berubah adalah tenaga buruh. Dan kos ini berubah secara langsung dengan perubahan tingkat keluaran. Maksudnya, apabila keluaran meningkat, firma perlu menggunakan lebih tenaga buruh, maka lebih gaji akan dibayar kepada tenaga buruh dan kos berubah juga akan meningkat. Apabila firma menurunkan keluaran, jadi kuranglah tenaga buruh diperlukan dan kurang gaji akan dibayar dan kos berubah juga akan berkurangan. Ini maksudnya kos yang berubah iaitu gaji adalah berkadar langsung dengan perubahan keluaran. Keluaran naik, kos berubah akan naik. Keluaran menurun, kos berubah akan menurun. Jadi marilah kita lihat graf yang ditunjukkan. Graf kos berubah adalah mencerun ke atas dan bermula dari titik asalan iaitu titik origin. Ini bermakna apabila output adalah sifar, tiada tenaga buruh akan diupah dan kos berubah ataupun gaji juga adalah sifar. Jadi cirinya bagi kos berubah adalah bernilai sifar apabila output adalah sifar dan kos berubah wujud dalam jangka panjang dan juga jangka pendek. Jadi input berubah wujud dalam kedua-dua jangka masa, maka kos berubah juga muncullah dalam jangka masa pendek dan jangka masa yang panjang. Untuk menghitungkan kos berubah, kita akan ambil harga keseunit input berubah darab dengan kuantiti input berubah. Baiklah, sekarang cikgu akan membuat satu rumusan ataupun kesimpulan tentang formula yang kita telah pelajari tadi. Apabila kos tetap, iaitu sewa tanah dan singkatannya adalah TFC, dicampurkan dengan kos berubah iaitu gaji kepada pekerja dan singkatannya adalah TVC dan kita akan dapat jumlah kos iaitu TC. Jadi untuk maklumat pelajar, TFC adalah total fixed cost, TVC adalah total variable cost dan TC adalah total cost. Apakah itu jumlah kos? Jumlah kos adalah perbelanjaan firma untuk membiayai semua input yang digunakan dalam proses pengeluaran. Maknanya, kita akan menjumlahkan kos tetap iaitu sewa tanah dan kos berubah iaitu gaji bekerja dalam satu proses pengeluaran. Semakin tinggi tingkat pengeluaran, semakin tinggilah jumlah kos pengeluaran. Marilah kita lihat formulanya iaitu jumlah kos tetap campur jumlah kos berubah. Inilah grafnya. Apabila kita melakarkan jumlah kos tetap, ia merupakan satu garisan yang mendatar. Kemudian cikgu masukkan juga jumlah kos berubah iaitu yang berkadar langsung dengan keluaran. Jadi dia bermula dari titik asalan iaitu dari titik kosong. Jadi apabila kita gabungkan TFC dengan TVC, maka kita akan dapat keluk TC. Jadi apakah bentuk TC dan dari mana TC ini bermula? Inilah TC. Jadi TC adalah sama bentuk dengan TVC iaitu dia akan meningkat apabila output meningkat. Tetapi TC tidak akan bermula dari titik asalan kerana TFC adalah positif. Jadi andaikan pada output adalah kosong, jadi TVC adalah kosong. Tetapi TFC adalah bernilai 10. Dalam contoh ini, apabila kosong campur dengan 10, kita akan dapat 10. Itu sebabnya TC akan bermula dari 10 kerana dia sama dengan TFC apabila TVC adalah sifar pada output sifar.
Jadi inilah antara rumus yang kita telah pelajari tadi. Marilah kita imbas kembali. Kos tetap TFC boleh didapati dengan menggunakan harga seunit input tetap darab dengan kuantiti input tetap. Kos berubah TVC boleh didapati dengan menggunakan harga seunit input berubah darab dengan kuantiti input berubah. Dan seterusnya, jumlah kos TC boleh didapati dengan menjumlahkan jumlah kos tetap dengan jumlah kos berubah. Untuk membolehkan pelajar-pelajar lebih memahami 3 rumus tadi, marilah kita membincangkan satu latihan. Andaikan terdapat sebuah firma yang telah menyewa sebuah kedai dan menanggung kos tetap sebanyak RM550 sebagai sewa kedai tersebut. Dan firma ini juga mengupah segolongan pekerja dan perlu membayar mereka gaji sebanyak RM450 sebagai kos berubah. Jadi, berapa jumlah kos sekarang yang ditanggung oleh firma? Untuk mendapatkan jumlah kos iaitu TC, maka kita perlu mengambil TFC campur dengan TVC. Dalam kes ini, kita akan jumlahkan RM550 dengan RM450. Maka jumlah kos yang ditanggung oleh firma ini adalah RM1,000. Marilah kita beralih kepada kos tetap purata pula. Apa itu kos tetap purata? Kos tetap purata adalah kos yang dibayar kepada input tetap bagi mengeluarkan satu unit output. Kos tetap purata adalah berbentuk hiperbola segi empat. Tahu tak pelajar-pelajar apakah itu bentuk hiperbola segi empat? Marilah cikgu tunjukkan. Ini adalah hiperbola segi empat. Kita dapati bahawa AFC ataupun kos tetap purata adalah semakin berkurangan apabila output meningkat. Tetapi AFC tidak akan menjadi sifar. Untuk mendapatkan kos tetap purata, kita akan ambil jumlah kos tetap bahagi dengan jumlah keluaran. Kos berubah purata. Kos berubah purata adalah kos yang dibayar kepada input berubah bagi mengeluarkan satu unit output. Kos berubah purata ini mempunyai satu bentuk yang unik, iaitu dia berbentuk U. Dia menurun pada mulanya sehingga mencapai titik minimum, kemudian akan meningkat semula. Jadi kenapa dia berbentuk U? Ini adalah kerana wujud konsep hukum pulangan bertambah kurang dalam pengeluaran. Marilah kita melihat grafnya. Ini adalah AVC ataupun kos berubah purata. Nampak tak pelajar-pelajar dia adalah berbentuk huruf U. Dan kita lihat wujud satu keadaan di mana AVC akan menurun pada mulanya apabila output meningkat. Dan dia akan mencapai satu titik minimum. Dan selepas titik minimum, kos berubah purata akan meningkat apabila output semakin meningkat. Jadi konsep ini adalah dikenali sebagai hukum pulangan bertambah kurang dalam pengeluaran. Untuk mendapatkan kos berubah purata, formulanya ialah jumlah kos berubah bahagi dengan jumlah keluaran. Kos purata. Kos purata adalah kos yang dibayar untuk mengeluarkan satu unit keluaran. Kos purata juga berbentuk U, iaitu menurun pada mulanya sehingga mencapai titik minimum dan akan meningkat semula. Jadi bentuk kos purata adalah lebih kurang sama dengan kos berubah purata. Kita lihat bentuk dia. Ini adalah AC ataupun kos purata yang berbentuk U. Untuk mendapatkan kos purata,
kita akan guna formula jumlah kos bahagi dengan jumlah keluaran. Sebagai rumus tentang kos purata, kita akan lihat kesimpulan ini di mana kos tetap purata ditulis sebagai singkatan AFC, iaitu Average Fixed Cost, campur dengan kos berubah purata, iaitu AVC, yang dikenali sebagai Average Variable Cost, dan kita akan dapat kos purata, iaitu AC, Average Cost. Marilah kita mengaplikasikan penggunaan formula yang kita pelajari tadi dengan melihat satu latihan. Kita andaikan terdapat sebuah firma yang mengeluarkan keluaran 10 unit laptop. Jadi untuk mengeluarkan 10 unit laptop ini, firma ini telah menyewa sebuah kedai dengan membayar sewa ataupun kos tetap sebanyak RM550. Jadi kalau soalan minta kita mencari kos tetap purata, kita akan menggunakan formula jumlah kos tetap bahagi dengan jumlah keluaran. Dalam kes ini adalah RM550 bahagi dengan 10 unit keluaran, maka kita dapati AFC ataupun kos tetap purata adalah sebanyak RM55. Kita juga andaikan bahawa firma ini menggunakan tenaga buruh dalam mengeluarkan output laptop. Jadi gaji akan dibayar kepada buruh dan sebanyak RM450. Jadi kalau kita nak cari kos berubah purata ataupun ABC, maka kita perlu menggunakan formula jumlah kos berubah bahagi dengan jumlah keluaran. Jadi dalam kes ini kita akan ambil RM450 bahagi dengan 10 unit keluaran. Jadi kos berubah purata adalah sebanyak RM45. Seperti yang pelajar-pelajar telah belajar konsep tadi, di mana jumlah kos boleh didapati dengan menjumlahkan TFC iaitu kos tetap dengan TVC iaitu kos berubah. Jadi jumlah kos dalam kes ini adalah sebanyak RM1,000 di mana RM550 campur RM450. Jadi kalau kita nak cari kos purata, maka kita perlu menggunakan formula di mana jumlah kos bahagi dengan jumlah keluaran. Jadi kita akan ambil RM1,000 bahagi dengan keluaran iaitu 10 unit laptop yang dihasilkan dan kita akan dapati kos purata adalah RM100. Jadi adakah pelajar-pelajar mendapati satu cara alternatif yang boleh digunakan untuk mencari kos purata dalam kes ini? Cubalah lihat. Kos tetap purata ataupun AFC adalah sebanyak RM55. Kos berubah purata pula ABC adalah RM45. Kalau kita ambil kos tetap purata campur kos berubah purata iaitu RM55 campur RM45, apakah jawapan kita dapati? Kita akan dapat RM100. Maka itu juga salah satu cara untuk mendapat AC. Jadi AC boleh didapati dengan menjumlahkan AFC dengan AVC juga, iaitu kos purata boleh diperoleh dengan menjumlahkan kos tetap purata dengan kos berubah purata. Marilah kita lihat kos yang terakhir yang kita akan bincang hari ini, iaitu kos marginal. Kos marginal adalah kos tambahan yang perlu dibiayai oleh firma akibat daripada tambahan pengeluaran satu unit keluaran. Kos marginal juga mengambil bentuk U, iaitu menurun pada mulanya, kemudian mencapai titik minimum dan meningkat semula.
Walau bagaimanapun, kalau kita lihat MC ataupun cost marginal yang lebih dikenali sebagai marginal cost dalam bahasa Inggeris, kita dapati bentuknya adalah lebih tajam. Maksudnya, dia akan menurun dengan cepat sehingga mencapai titik minimum dan dia akan naik dengan pesat ataupun secara mendadak. Jadi itulah bentuk MC. Untuk mendapatkan kos marginal, kita boleh menggunakan formula perubahan jumlah kos bahagi dengan perubahan jumlah keluaran. Ini dia rumus untuk mencari kos marginal. Didapati ada dua cara yang kita boleh guna, iaitu dengan formula pertama, perubahan jumlah kos bahagi dengan perubahan jumlah keluaran. Ataupun kita juga boleh menggunakan perubahan jumlah kos berubah bahagi dengan perubahan jumlah keluaran. Kenapa kedua-dua formula ini boleh digunakan? Cuba belajar fikirkan. Apabila jumlah kos berubah, apakah komponen kos yang berubah sebenarnya? Kerana dalam jumlah kos, wujudnya kos tetap dan kos berubah. Kos tetap campur kos berubah akan memberikan kita jumlah kos. Tetapi kita telah belajar bahawa kos tetap adalah tetap. Jadi apabila wujud perubahan jumlah kos, puncanya adalah disebabkan oleh kos berubah yang sedang berubah. Itulah rasionalnya di mana bila kita mengira kos marginal, kita boleh menggunakan perubahan jumlah kos ataupun perubahan jumlah kos berubah. Sebab yang berubah itu adalah jumlah kos berubah. Kita andaikan terdapat sebuah firma yang mengeluarkan 10 unit laptop dan perlu menanggung jumlah kos iaitu TCO sebanyak RM1,000. Dan apabila firma ini bercadang ingin menambahkan keluaran laptop menjadi 15 unit, maksudnya sudah tambah keluaran sebanyak 5 unit laptop. Dan jumlah kos baru yang perlu ditanggung adalah RM1,200. Jadi, sekarang cikgu nak tanya berapa kos marginal yang perlu ditanggung oleh firma ini. Jadi, untuk mendapatkan kos marginal, kita akan guna formula perubahan jumlah kos bahagi dengan perubahan jumlah keluaran. Dalam kes ini, kita akan ambil jumlah kos baru iaitu TC1 tolak jumlah kos asal iaitu TC0. Jadi maknanya RM1,200 tolak RM1,000. Kemudian bahagi dengan perubahan jumlah keluaran, kita akan guna keluaran yang baru iaitu 15 unit tolak dengan keluaran asal iaitu 10 unit. Jadi selepas kita ganti dalam formula, kita dapat jawapan adalah RM40. Jadi apakah RM40 ini? RM40 ini adalah kos marginal. Kita lihat satu lagi cara untuk menghitungkan kos marginal. Andaikan sebuah firma, iaitu firma yang sama, mengeluarkan 10 unit laptop dan perlu menanggung kos tetap ataupun sewa tanah sebanyak RM500. Dan jumlah kos yang perlu ditanggung iaitu TCO pada asalnya adalah RM1,000. Jadi kita boleh hitungkan di sini bahawa kos berubah adalah RM500 kerana kos tetap campur kos berubah adalah jumlah kos. Ya. Apa kata kalau firma ini ingin menambahkan keluaran laptop sebanyak 5 unit, maka jumlah keluaran akan menjadi 15 unit. Betul tak? Walau bagaimanapun, kos tetap tidak akan berubah kerana ini adalah apa yang kita telah pelajari tadi. Kos tetap adalah tetap di sepanjang pengeluaran. Jadi apabila kos tetap masih adalah RM500 tetapi jumlah kos yang baru iaitu TC1 sudah meningkat menjadi RM1,200. Jadi apakah kos yang meningkat di sini? Adalah kos berubah sebab
bila kita nak tambah keluaran laptop iaitu keluaran kita perlu tambahkan penggunaan input berubah iaitu tenaga buruh. Jadi kita bayar lebih gaji kepada mereka. Jadi itu sebabnya kos berubah meningkat. Jadi TVC1 adalah sebanyak RM700. Bagaimana kita boleh dapat 700 tu? Kita boleh ambil jumlah kos 1,200 tolak kos tetap iaitu RM500, maka wujudlah kos berubah sebanyak 700. Baiklah, kalau kita perlu kirakan kos marginal, cikgu akan tunjukkan formula yang lain di mana cikgu ambil perubahan jumlah kos berubah bahagi dengan perubahan keluaran. Jadi dalam kes ini, kita akan ambil TVC1 iaitu kos berubah yang terkini sebanyak RM700 tolak kos berubah yang asal iaitu TVC0 yang mencatat nilai RM500. Kemudian bahagi dengan perubahan keluaran iaitu keluaran baru 15 unit tolak keluaran asal 10 unit. Jadi dengan cara ini kita juga akan mendapat kos marginal sebanyak RM40. Jadi latihan ini telah membuktikan bahawa sama ada kita menggunakan formula perubahan jumlah kos bahagi dengan perubahan keluaran ataupun perubahan jumlah kos berubah bahagi dengan perubahan keluaran, kita boleh mendapat jawapan yang sama untuk kos marginal, iaitu RM40 dalam kes ini. Marilah kita mengaplikasikan formula-formula yang kita telah belajar tadi untuk membuat latihan ini. Pelajar-pelajar cuba melihat jadual yang ditunjukkan. Jadual ini menunjukkan jumlah keluaran dengan jumlah kos tetap, jumlah kos berubah, jumlah kos tetap purata, kos berubah purata, kos purata dan kos marginal masing-masing. Dan jumlah keluaran adalah pada 1 unit dan 2 unit. Katakanlah cikgu tanya satu soalan, pada output 2 unit, berapakah jumlah kos tetap? Maka untuk menjawab soalan ini, pelajar-pelajar harus memahami formula untuk menghitungkan jumlah kos tetap adalah dengan mengambil jumlah kos tolak dengan jumlah kos berubah. Jadi cuba perhatikan jadual yang ditunjukkan. Pada 2 unit, jumlah kos adalah sebanyak 900, manakala jumlah kos berubah adalah sebanyak 800. Maka kita akan ambil jumlah kos 900 tolak dengan jumlah kos berubah 800. Jadi jumlah kos tetap adalah bernilai 100. Oleh kerana semua kos pengeluaran adalah dalam sebutan ringgit Malaysia, maka kita harus tunjukkan jawapan dalam bentuk RM100. Seterusnya, kalau cikgu tanya, pada output 2 unit, berapa jumlah kos berubah? Jadi, pelajar-pelajar harus tahu bahawa formula untuk menghitungkan jumlah kos berubah adalah dengan mengambil jumlah kos tolak jumlah kos tetap. Jadi, berdasarkan jadual, jumlah kos adalah 900, manakala jumlah kos tetap adalah 100. Apabila 900 tolak 100, maka ini memberikan kita jawapan jumlah kos berubah adalah RM800. Pada output 2 unit, berapakah jumlah kos pula? Untuk menjawab soalan ini, kita akan lihat formulanya. Jumlah kos adalah jumlah kos tetap campur jumlah kos berubah. Jadi, jadual menunjukkan jumlah kos tetap adalah 100, manakala jumlah kos berubah adalah 800. Apabila 100 campur dengan 800, maka kita dapat RM900 sebagai jumlah kos. Sekiranya cikgu tanya, pada output 2 unit, berapakah kos tetap purata pula? Bagi menjawab soalan ini, kita mesti faham bahawa kos tetap purata adalah di mana jumlah kos tetap bahagi dengan jumlah keluaran.
Pada jumlah keluaran 2 unit, jumlah kos tetap adalah 100. Jadi, kita akan ambil 100 bahagi dengan 2, maka kita dapat RM50 sebagai kos tetap purata. Pada output 2 unit, berapakah kos berubah purata pula? Untuk menjawab soalan kos berubah purata, formulanya adalah jumlah kos berubah bahagi dengan jumlah keluaran. Jadi pada keluaran 2 unit, oleh kerana jumlah kos berubah adalah 800, maka kita akan ambil 800 bahagi dengan 2. Jawapan untuk kos berubah purata adalah bernilai RM400. Seterusnya, kalau cikgu tanya pada output 2 unit, berapakah pula kos purata? Untuk mendapatkan kos purata, maka formula adalah mengambil jumlah kos bahagi dengan jumlah keluaran. Dalam konteks ini, kita dapati apabila jumlah keluaran adalah 2 unit, jumlah kos adalah 900. Maka kita akan ambil 900 bahagi dengan 2. Dan kita dapati kos purata adalah RM450. Soalan terakhir untuk latihan ini, pada output 2 unit, berapakah kos marginal? Untuk menghitungkan kos marginal, kita akan ambil perubahan jumlah kos bahagi dengan perubahan jumlah keluaran. Dalam kes ini, jumlah kos pada 2 unit adalah 900, manakala jumlah kos pada 1 unit adalah 600. Jadi, kita akan ambil 900 tolak dengan 600 untuk mendapatkan perubahan jumlah kos. Kemudian, akan dibahagikan dengan perubahan jumlah keluaran, iaitu 2 unit tolak 1 unit. Jadi, kita akan dapat jawapan RM300. Maka, kos marginal untuk kes ini adalah sebanyak RM300. Baiklah, selepas membuat latihan tadi, cikgu berharap pelajar-pelajar telah menguasai penghitungan semua kos yang dipelajari hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Jangan lupa share, like dan subscribe Cikgu Yi Channel untuk menonton video-video yang lebih menarik pada masa akan datang.